inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري يا الله sihatkanlah tubuhku ya Allah sihatkanlah pendengaranku ya Allah sihatkanlah penglihatanku. Peluang untuk menangi langganan percuma Dulu Plus, platform penstreaman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Dulu Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Dulu Plus. Negeri Sembilan, 102.7. Subhanallah. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Waktu menyinari, alam pun menghiasi, cahaya yang berada semakin pudar. Begitu hidup kita akan juga kembali saat yang tak dijangka. Ya Allah, berapa banyakkah dosa yang ada? Tidakkah kau takuti saat menghampiri? Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, Allah ya
Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan Majlis Apresiasi Video Pendek Islami yang antara lain bertujuan untuk mendedahkan peserta kepada makna video pendek kefahaman Islam. Dengarkan kupasan para ahli panel seperti Erma Fatimah, Mior Hashim Manap, Hasan Mutalib dan ahli Akademi IKIM mengenai 2 filem pendek yang akan ditayangkan. Para penuntut IPTA dan IPTS yang berhasrat untuk menyertai pertandingan video pendek kefahaman Islam, VIPKI, serta para penggiat seni dan mereka yang berminat dijemput hadir ke Majlis Apresiasi Video Pendek Islami ini pada 21 Mac 2023 jam 9 pagi di Dewan Besar IKIM. Untuk sahkan kehadiran anda, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi Lalapan malam hingga 12.30 malam bersama Nur Hayati Paradi berkongsi rancangan Riwayat Agung, Bicara Adab, Kabar Orang Muda, Kemuliaan Al-Mustafa, Pengembara Muslim, Carta Ekspresi dan Nasyid Retro. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى
kasih Dek Kim, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Untuk bersama sahabat-sahabat pada malam ini sangat bertuah kita untuk bersama menerusi Kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan yang bahagia Habib Najmuddin Uthman Al-Khrib di Konti IKIM saat ini. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Habib sudi untuk bersama dengan kami pada malam ini nak berkongsi tentang fiqh, akhlak dan muamalat. Ya, jadinya mungkin awalan ini kita berikan sedikit mukadimah lah tentang perkongsian kita untuk kali ini. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Yati dan juga semua para pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kita ini kesempatan untuk ingat kepada insan yang paling mulia dan agung, membicarakan tentang Nabi kita Muhammad SAW Al-Mustafa, dan yang kita bertuah kerana kita adalah merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih untuk memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sebut tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW ini, sekarang ni soalan dia ialah kita ni muliakan tak kepada Rasulullah SAW? Itu soalan kita. Tapi yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemuliaan Nabi SAW itu terletak dalam semua perkara yang berkait dengan Nabi. Baik itu fizikal Nabi, ada kemuliaan-kemuliaan, ada keistimewaan-keistimewaan yang cukup luar biasa. Itu dah saya rasa dibicarakan dalam kitab Syama'il, rupa paras yang begitu indah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita panggil perwatakan dan juga keperbadian baginda Rasulullah SAW, kepimpinan Nabi. Tapi dalam semua itu, yang paling kemuncak kemuliaan itu adalah kita nak lihat apa dia. Sudah tentulah kita melihat kepada apa yang lebih diberikan pujian oleh Allah dan yang paling disebut. Khususnya dalam Al-Quran, ketika Allah SWT memuji kepada Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Bermakna kemuliaan yang kita kata di mana pun sudut Nabi kita Muhammad SAW itu ada kemuliaan, tapi yang membawa kepada kemuliaan itu, kemuncak kemuliaan itu adalah akhlak. Jadi sebab itulah saya rasa sangat penting untuk kita yang memuliakan Rasulullah SAW, yang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kita ni meletakkan satu kemuliaan di dalam kita memuliakan Rasulullah itu ialah dengan kita mencontohi Nabi dan kita nak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, khususnya di dalam akhlak itu. Dan apabila kita sebut tentang akhlak, biasanya kita akan bicarakan yang pertama adalah akhlak kepada Allah SWT. Ialah kita hamba, kan? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Dia. Maka kita perlu ada akhlak kepada Allah SWT. Maka di situ ada kewajipan-kewajipan yang mesti kita laksanakan. Kemudian kita ada yang disebutkan dengan perintah, dan di situ ada larangan. Maka sebagai satu insan ataupun manusia yang berakhlak kepada pencipta, maka kita kena patuh, kita kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam perkara ini, saya yakin para pendengar IKIM secara khususnya dan ialah umat Islam secara amnya memahami bahawa kita ni sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita perlu untuk menunaikan tanggungjawab, kewajipan kita kepada Allah. So kita pun berusaha lah. Dan istilahnya kata para ulama, kita ni nak taat, nak ikut, nak patuh ni kepada yang berbuat baik kepada kita, yang memberi kepada kita sesuatu, itu mudah.
Sebab yalah, kalau kita dapat orang bagi kita hadiah, lepas tu dia bagi kita something yang best, lepas tu dia minta tolong, dia suruh kita buat ini, kita pun willing untuk buat lah kan. Because kita dah pernah kita dah tahu budi, kita tahu dia buat baik kat kita. Tapi yang paling mencabar adalah setelah akhlak kepada Allah itu, kita kena berakhlak dengan sesama manusia. Dan sesama makhluk lah. Yang ini yang agak mencabar. Tapi kesilapan yang berlaku adalah apabila ada orang yang menyangka kalau akhlak dengan Allah itu apabila kita dah buat kewajipan, ketaatan, selesai dah kita. Seolah-olah kita mengatakan akhlak dengan manusia ni, dengan sama makhluk ni, itu tak berapa penting. Dan selagi kita berakhlak dengan Allah dan juga kita jaga kewajipan kita, ketaatan kita, dah selesai dah. Memadai dah. Tak boleh macam tu. Rupa-rupanya kita punya pemahaman ni salah. Dan ini terbukti dalam sekian banyak daripada nas yang disebutkan. Termasuklah yang paling mudah untuk kita hadam lah. Apabila seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, Rasulullah, saya ada kagum lah dengan seorang perempuan ni. Kenapa? Kata Nabi. Dia hebat dalam ibadahnya kepada Allah. Tasumu naharaha wa taqumu lailaha. Siangnya sentiasa puasa. Malamnya selalu bangun dan juga masa qiyamul lail. Beribadah. Wah, Rasulullah hebatnya. Dia perempuan. Hebat macam tu. Kemudian dia kata cuma dia adalah sikit macam kekurangan. Yang mungkin sahabat ni menyangka kalau kekurangan itu hanya kecil bagi pandangan dia. Dan apalagi kekurangan itu bukannya daripada persoalan ibadat kepada Allah. Bukan urusan dengan Allah, tapi dengan orang, dengan manusia. So dia kata walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuma tinggal lagi dia adalah sikit kekurangan dia menyakiti jirannya dengan lisan dia. So bagi dia mungkin kalau sahabat dia menyangka kalau solat dia yang hebat tu, puasa dia yang banyak tu boleh untuk yang ni kecil lah, tak ada masalah lah, okey lah. Benda besar dia pun boleh buat, dia kata. Yang ni akan mungkin dimaafkan lah, sikit je salah dia. Tapi terkejut ketika Nabi respon dengan mengatakan la khaira fiha finnar. Nabi kata tak ada kebaikan bagi dia. Dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Subhanallah. Rupanya kaitan kita yang biasa kita sebut hablum minallah, hablum minan nas tu, perlu dua-duanya dijaga hubungan tu. Hubungan dengan Allah, hubungan manusia, akhlak dengan Allah dan akhlak sama manusia dan juga dengan makhluk. So yang tu yang saya rasa lebih kita nak berikan hari ini, sama-sama berkongsi kalau boleh lah. Untuk kita sama-sama mencontohi kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi pun diutuskan, dia kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak tu. Macam satu misi Rasulullah SAW. Sebab Nabi lihat bahawa ketika zaman jahiliyah itu, ataupun kita panggil orang-orang Arab masa tu, mereka sebenarnya sudah pun runtuh dan bobrok akhlaknya. So misi saya datang ni, kata Nabi SAW, memanglah nak bawa tauhid. Betul, mereka mensyirikkan Allah. Begitu juga untuk nak beritahu kepada mereka bahawa kehidupan ini sementara, kita ada akhirat yang kita akan kekal selama-lamanya dan akan dipertanggungjawabkan. Ya, itu misinya. Tapi dalam untuk menyampaikan kepada misi itu, yang paling utama adalah kerana melihat bahawa rosaknya daripada kehidupan ini adalah dengan perangai, dengan sikap, atau kita sebut dengan akhlak yang runtuh daripada masyarakat tu. So kata Nabi, misi aku datang untuk membetulkan akhlak tu. Yang ternyata betul, kalau Allah sebut sebelum itu umat itu sebagai fi dhalalim mubin, kan dia kata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah kata walaupun mereka itu sebelum ini, iaitu orang-orang bangsa Arab atau orang jahiliah, sebelumnya adalah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tapi apabila Nabi datang, Nabi bawa tauhid, Nabi bawa agama Islam, Nabi pun ajar akhlak yang bagi mereka beriman dan ajar mereka akhlak. Mereka berubah dengan sifat-sifat pembohong kepada cakap benar, daripada khianat kepada amanah, kepada yang tak jujur kepada jujur, daripada berdendam kepada memaafkan. So ditukar oleh Nabi SAW dan mereka ikut kepada Rasulullah. Akhirnya
term tadi yang disebut wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang berada di sesat nyata tu, naik dia punya kedudukan dia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Masya-Allah. Kamu telah menjadi satu umat yang terbaik di kalangan manusia. Masya-Allah. Jadi apa yang membezakan tu? Akhlak tadi. Jadi itu yang saya rasa perlu untuk kita ambil perhatian, supaya mudah-mudahan insya-Allah kita pun nak jadi khair ummah tu. Kan semua kita target yang tu. Masya-Allah. Because kita dah memang dah alhamdulillah Allah pilih jadi umat terbaik dah, iaitu umat Nabi Muhammad. Tapi kita ni adakah dah tergolong dah masuk dalam satu pilihan yang terbaik sebagai umat Muhammad, tapi kita letakkan kita sebagai khair ummah ke, ataupun fi dhalalin mubin tadi, ataupun rendahkan diri kita. So ini yang kita nak ajak sama-sama para pendengar kita, yang kita semua ni, untuk kita sama-sama berada pada sebaik-baik umat ni kita nak jadi, insya-Allah. Tadi dan kita nak ambil peluang ini untuk sama-sama fahamkan bahawa akhlak yang dipimpin, yang dipandukan oleh Rasul bukan satu yang susah. Itu yang nak dengar sebenarnya. Bukan satu yang susah. Cuma kadang-kadang kita yang letakkan mindset kita, tak boleh ni, macam itu Rasulullah boleh lah, kita tak boleh. Itu zaman Nabi. Rasulullah boleh lah, itu Rasulullah. So kita dah block dah kita punya mindset kita, kalaulah benda tu mustahil untuk kita. Sedangkan Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah tu contoh tauladan terbaik. Maknanya kalau kita kata itu Rasulullah je yang boleh buat, maknanya kita telah menyalahi daripada apa yang Allah suruh jadikan sebagai contoh tauladan. Maknanya dan Rasulullah pula dalam hal dia nak mengajar dan menunjukkan contoh ni, kita tahu konsepnya ialah mudah. Nabi kata, aku tak akan pernah menyusahkan orang pun. Bahkan kalau aku nak pilih sesuatu amalan pun, dalam sekian banyak amalan, Nabi mampu untuk buat yang paling hebat lah. Tapi kata Aisyah, Nabi akan pilih yang paling mudah. Dia ada 3. Satu susah, yang kedua pertengahan sederhana, yang ketiga mudah. Mana yang Nabi pilih? Bukan susah memang Nabi tak pilih. Yang sederhana pun Nabi tak pilih. Masya-Allah. Nabi tak nak memberatkan umat ni. Nabi pilih paling mudah, tapi apabila mudah tu yang kita buat, dia punya kedudukan macam buat yang susah. Implikasi. Maksudnya dia punya pahala, dia punya tu. Ya Allah. Jadi nak kita hebatnya tu. Jadi tu yang kita nak ajak para pendengar, insya-Allah nanti kita bicarakan jelah, nanti akan satu topik. Perkara yang nampak simple dalam sekeliling kita ni, dan sebenarnya kita boleh sangat buat. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Dan kenapa kita tak buat, kita nak cuba tanya nanti sama-sama. Yang ketiganya ialah, sekarang ni apa yang saya nak, macam mana saya nak mula buat? Yang itulah insya-Allah kita yang penting kita kena mulakan, kena bergerak. Macam mana pun kita kena bergerak kan. Akhlak ni yang paling agung ni, kita bagi Nabi SAW ni attitude lah. Selalu orang kata attitude, nak kena ubah attitude terlebih dahulu. Inilah yang kita nak ubah. Paling mudah, paling sedikit, cara yang paling mudah Rasulullah SAW dah tunjukkan. InsyaAllah kita akan kongsikan satu persatu insyaAllah bersama dengan Habib Najmuddin. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk Kemuliaan Al-Mustafa. والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فدا كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فدا بالغ العلا بكمالي بجمالي حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء بالغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصاله
أنرت دربي الهدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Hari ini kita tentang fiqh akhlak dan juga muamalat. Pentingnya kita faham dan tahu pentingnya untuk kita ada akhlak yang baik dalam kehidupan kita, mencontohi baginda Nabi SAW. Bersama dengan Habib Najmuddin di konti IKIM saat ini kita nak sambung Habib. Antara perkara yang paling mudah yang boleh kita buat sebenarnya. Setiap hari pun kita boleh buat. Macam mana? Apa sebenarnya Habib? Antaranya lah. Baik, terima kasih kepada Yati. Kita para pendengar sebenarnya banyak perkara-perkara yang berada di sekitar kita dan kita pasti sebenarnya melalui perkara-perkara itu, dan inilah yang kita katakan hebatnya daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sebab dia cover semua sudut, khususnya dalam pergaulan, muamalah sesama manusia. Saya selalu sebutkan, apabila Nabi sebut, saya pun fikir. Nabi kata, yang paling akan memberatkan timbangan kamu nanti pada hari kiamat. Kita tahulah timbangan ni maknanya timbangan amal lah. Kan? Dalam surah Al-Qari'ah tu kata apa? Wa man thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diredai, iaitu di syurga lah. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau yang dia ringan amalan kebaikan dia, berat amalan keburukan dia, maka akan berada di neraka hawiyah. Itu yang takutlah kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kata, tiba-tiba Nabi kata yang paling memberatkan timbangan tu adalah husnul khuluq, kata. Maknanya akhlak baik. Okey. Macam mana kita kata kenapa? Betul lah. Sekarang ni kita tadi cerita akhlak dengan Allah. Betul lah. Kita sebagai hamba, kita salat, kita kalau bulan Ramadan kita puasa, nanti ada rezeki kita pergi umrah haji, ibadah-ibadah khusus ini. Tapi dalam baca Quran, zikir, okey. Tapi yang paling banyak waktu kita adalah dengan manusia. Betul. Dekat rumah kita jumpa keluarga. Kalau kita dah kahwin, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Kalau tidak, kita ada ibu ayah, tak ada adik-beradik. So kita tak akan lepas kat itu. Itu kat dalam rumah, alamak ada orang dah. Keluar je, alamak ada dah orang lagi, jiran. Jalan keluar sikit lagi, ada kawan, ada orang-orang masyarakat kedai, kita pergi kedai, ada peniaga, kita bermuamalah, pergi masjid. Mana kita pergi office, tempat kerja, kita ada kawan kerja kita. So kita tak lepas daripada kita bersama dengan manusia ni. Sekarang seorang-seorang boleh bersama manusia juga, Habib. Dalam media sekarang sosial. Ni pula dengan media sosial. Jadi apabila ada keterlibatan dengan hubungan sesama manusia ni, maka bagaimana kita nak menghadapi perkara itu telah pun diajarkan, dicontohkan dengan akhlaknya. Sebab kalau tidak, bermakna kita telah buat sesuatu yang sebenarnya merosakkan diri kita dan bahkan membawa kepada kerosakan orang lain. Hari ini orang bicara tentang hak-hak asasi lah, hak-hak lah. Tapi orang-orang yang cakap tentang hak ni, mereka sebenarnya selfish banyak. Hak dia nak tu. Saya punya hak, saya buat lah. Tapi dia punya hak yang dia buat tu akan merosakkan hak orang lain. Atau kita panggil akan memberi kesan kepada orang lain. Contohnya lah, kalau saya ada hak, ni rumah saya nak buat bising. Tapi bising tu bukannya hanya tutup kat rumah dia. Bising tu melemparkan dia juga. Kalau itulah dia kata hak, maknanya sampai bila pun tak akan aman lah. Kan? Jadi sebab itu Islam dah aturkan dengan adab dan akhlak. Kalau kita berakhlak ni, kita pun bahagia, orang lain pun bahagia.
So itu yang kita yang kita dambar ke pun. Kita kadang-kadang kita dah okey dah, orang lain tak pun, kita pun masalah juga. Allah, dia ni kenapa macam tu? So kalau kita baik dan orang lain baik, insya-Allah kita pun akan bahagia. Dunia akhirat kita bahagia. Kita pun selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Okey, nak doa. Kita nak kat dunia pun baik, kat akhirat pun baik. So orang yang akan dapat ni sebenarnya orang yang ada akhlak. Dia akan dapat kat dunia baik, kat akhirat pun baik. Baik. Jadi apabila kita sebut tadi ni, sebenarnya pun saya sikitlah nak cerita. Kita cerita pasal solat. Tetap solat juga cerita pasal akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dia relate dengan akhlak juga. Okey, puasa lah kita kata. Puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah kata ini puasa untuk aku. Kita pun solat pun lillahi ta'ala. Puasa pun kita niat malam-malam lillahi ta'ala kerana Allah. Ibadah mesti kepada Allah, mana boleh niat kepada yang makhluk kan. Tapi apabila kita buat kerana Allah pun, tiba-tiba Nabi kata, apabila kamu puasa, fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Jangan bercakap kotor. Jangan kamu buat benda yang tak baik. Jangan kamu bertindak bodoh. Tu akhlak tu. Akhlak juga dengan manusia. Tadi kita buat lillahi ta'ala, tapi rupanya kalau kita buat tak baik dengan manusia, habis kita punya lillahi ta'ala tu. Pahala puasa. Macam haji juga kan. Fa idza farada faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah pun meniatkan diri ni untuk haji, maka jangan dia bercakap rafah, cakap kotor yang tak baik. Jangan dia buat maksiat, jangan dia bergaduh. Bergaduh maknanya dengan manusia juga. So rupanya buatlah ibadah kerana Allah, tapi kamu kena jaga juga akhlak kamu dengan manusia, baru ibadat kamu diterima oleh Allah. Maksudnya jalan lah juga. Ni jalannya lah. Maksudnya jalannya lah kan. Jalannya. Memang kita kena macam tu. Dia ada hubung kait yang, sebab tu saya kata kita nak supaya kita sama-sama betulkan. Untuk kita fahami bahawa betapa utamanya untuk kita menjaga akhlak kita dengan sesama manusia. Dan itu cabaran saya sebut tadi. Kalau Allah, kita nak buat baik, kita taat apa semua, kita tahu Allah bagi rezeki kat kita, Allah beri nikmat kat kita, Allah berikan kehidupan kat kita, kita pun taat. Tapi sekali ni manusia, kenapa saya nak buat baik dengan dia? Itu soalan dia. Selalu yang akan menjadikan kita kekang tu, kenapa saya nak buat baik kat dia? Sedangkan dia tak ada buat baik kat saya pun. Kenapa saya nak bagi salam kat dia? Sedangkan dia tak kenal, saya tak kenal dia pun tak ada pun nak bagi salam kat saya. Kenapa saya nak senyum kat dia? Kenapa saya nak buat, kalau dia susah saya nak tengok dia susah, saya nak tolong dia? So ini semua yang kita lihat sebenarnya yang menyebabkan itu satu cabaran yang paling besar sebenarnya kepada manusia. Sedangkan kita berada duduk dengan suasana itu di rumah keluarga, di luar jiran, dengan dia di kedai, di semua ada. So kalau kita boleh letakkan itu dengan adab dan akhlak yang Nabi ajarkan, insya-Allah. Di mana pun kita, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi contohnya kata kita nak cerita, sebab apabila kita sebut akhlak, dia kaitan dengan iman. Itu yang dalam hadis kata akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna, orang beriman yang paling sempurna iman dia. Siapa? Kan? Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlak dia. Satu. Kemudian Nabi kata wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan sebaik-baik kamu nak tahu kamu baik ke tak? Kerana orang kata, aku dah baik ni, aku bagus dah. Kita dakwa, tapi sebenarnya ukuran baiknya seseorang itu, khususnya minta maaf suami adalah apabila orang yang paling baik kepada isteri dan anak-anak dia. Ini yang kadang-kadang orang terlepas pandang, orang macam tak kisah. Alah, ini aku punya pasal, aku nak buat apa pun. Faham lah dia kalau kita dia faham lah apa. Rupanya ukuran baiknya seorang itu, dan ukuran baik ini bukan hanya ukuran baik kepada manusia, dia ukuran baik di sisi Allah. Allah besar tu kan. Jadi kalau itu saya kata, kalau orang faham betul-betul tentang akhlak ni, insya-Allah lah masa rumah tangga pun selesai. Aman hidup ni, insya-Allah. Betul. Dekat office pun tak akan ada masalah. Kerja pun dengan amanah baik, lepas tu hubungan dengan cara yang baik. Saya memang sangat-sangat optimis dan yakin bahawa inilah dia penyelesaian solution kepada permasalahan-masalahan yang hari ini kita macam kenapa orang begini, kenapa kita tak selesai dalam masalah tu, sebab kita tak melihat kepada akhlak Rasulullah
khususnya yang Nabi ajarkan kita dalam semua hal dan semua segi, khususnya dalam pergaulan ni. Jadi itu yang kita nak highlightkan lah kat situ, kerana itu adalah merupakan tanda keimanan yang sempurna dan tanda kamu paling baik di sisi Allah SWT. Itu adalah dengan ukuran akhlak kepada manusia dan akhlak kepada keluarga, khususnya kepada isteri lah. Sebab apa dia Nabi spesifikkan macam itu? Sebab sebenarnya cabaran kepada suami adalah tindakan dia kepada isteri kan, sebab dia ada ego dia, saya suami ya. Tapi kalau dia mampu untuk ikut kepada tu, maka dia memang hebat betul. Sebab Nabi adalah merupakan, kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik kepada isteri. Contohilah bagi Nabi SAW. Kan katakan Habib betulkan saya kalau silap, kata kalau macam pasangan suami isteri tu, pasangan tu adalah cerminan kepada pasangannya. Dan kalau kita tengok, kalau doa untuk melihat cermin pun tentang akhlak juga. Betul. Ada kaitan ke tu? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan berniaga, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi kemuliaan Mustafa bersama dengan Habib Najmuddin Uthman untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar cerita tentang akhlak hari ini. Fiqh akhlak sebagai sebenarnya episod pertama kita lah bersama dengan Habib, nak cerita betapa besarnya pentingnya akhlak itu. Dan tadi Habib sentuh sikit lah tentang suami isteri pun kena jaga akhlak. Kerana apa? Kerana sebab macam pasangan itu adalah cerminan pasangannya. Dan kalau kita lihat antara doa, melihat cermin pun tentang akhlak juga, Habib. Ada tak hikmah di sebalik doa tersebut, Habib, sebenarnya? Betul, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Hati. Saya ingatkan tentang doa tengok cermin ni, maknanya apabila kita melihat cermin, pastilah kita nampak kita lah yang dalam tu, diri kita, kita nampak kita. Jadi biasanya perhatian utama kita apabila tengok cermin ni adalah kita nak cantik lah. Betul. Sebab tu saya selalulah kadang-kadang tu just gurau-gurau je Hati saya kata kalau kita semua baca doa ni, insya-Allah kita tak lama dah tengok cermin tu. Sekejap je. Tapi kalau kita sebab apabila dalam doa tu kata Allahumma kama hasanta khalqi,
Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan ciptaanku. Mana kita semua cantik dah. Kita dah rasa cantik dah tu. Dah cukup dah tu. Tapi masalahnya kalau yang tengok cermin tu tak rasa cantik sangat. Belum cantik. Akhirnya lama betul lepas cermin tu kan. Jadi kita dah kena baca, rupanya dia tak baca doa tu. Kalau baca doa insya-Allah tak lama kot. Kan? Nah, saya tak katakan siapa lah ni kan. Tapi ini sebagai satu, saya selalu cerita macam tu lah. Tapi maksudnya apabila seorang tu tengok dia punya dan yang keduanya saya sebutkan doa ni, bermakna kita manusia ni memang menitik beratkan penampilan, kecantikan. Itu fitrah kita. Kita nak cantik, nak elok, tak salah. Bahkan ya Rasulullah juga tengok ada cermin dia. Dia tengok cermin, Nabi juga bersihkan rambut, Nabi juga menjaga penampilan. Itu keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Cuma tapi itulah Nabi suruh baca doa tu dalam kamu menitik beratkan fizikal, zahir, kecantikan luaran yang kamu nak tampilkan. Disambung doa tu, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah sebagaimana kau cantikkan ciptaanku, fahassin khuluqi, maka cantikkanlah atau baikkanlah akhlakku. Maksudnya penampilan zahir yang cantik ini tidak akan sempurna tanpa akhlak yang sempurna. Sebab tu kita mohon kepada Allah, ya Allah cantikkan akhlakku. Sebab kalau aku keluar dengan cantiknya rupa paras aku ni, dengan penampilan aku, dengan gaya aku ni, tetap juga nanti orang kat luar sana tak akan lihat nampak cantik itu kalau akhlakku buruk. Masya-Allah. Dia memang kita sendiri minta maaf, jangan kata orang lain. Kita ni ialah saya pun hati bukannya baik sangat kan. Kadang-kadang tengok orang bagusnya dia punya penampilan, tapi tengok-tengok adalah perbuatan yang tak elok apa semua. Nanti mungkin dah hati kita minta maaf, kita kata harap muka je cantik. Dia keluar macam tu. Jadi rupa-rupanya kita belajar di situ, rupanya ukuran menjadi ukuran seseorang itu atau orang kepada orang tu adalah akhlak dia. Sebab kalau dia cantik mana pun hebat mana tapi akhlak tapi orang tak suka juga. Orang macam yang orang nampak tu akhlak sebenarnya. Yang kita tak nampak kat mata. Tapi itu orang nampak ya. Allah. Tapi kalau contohnya muka dia biasa, okey, apa biasa-biasa tapi baik betul. Kita suka, orang sayang. Jadi walaupun hari ni kita faham orang sangat cenderung kepada kecantikan fizikal, bahkan produk-produk kecantikan dengan cerita lah ya. Tapi kita nak bawakan kepada para pendengar khususnya dan kepada semua, titik beratkan akhlak. Silakan untuk jaga penampilan, tapi akhlak itu yang akan merindahkan, dan itulah yang sebenarnya menjadi penilaian Allah dan juga sebagai penilaian makhluk kepada kamu. Kedudukan kamu, kecenderungan manusia untuk menilai kamu adalah akhlak kamu itu. So, tengoklah cermin, hiasilah diri kamu dengan zahir kamu dengan baik, tapi letakkan, tanamkan diri kamu, aku keluar ni aku kena jaga akhlak aku. Apa yang aku nak cakap, apa yang aku nak buat, bagaimana dalam aku ni bergaul. So semua tu kita perlu titik beratkan sejak kita nak, sebelum keluar rumah tengok cermin tu, kita dah set dah, aku kena baik cara akhlak aku kepada orang lain. So yang itu yang kita nak tekankan, kerana manusia itu disebutkan apabila kita sebut pasal ibadah tadi, innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluqihi darajatas saim wal qaim. Kata Nabi, sesungguhnya darjat orang yang berbudi pekerti yang luhur ni, akhlak yang baik ni, mencapai darjat ahli puasa dan ahli solat. So mungkin ada orang banyak solat, banyak puasa tapi akhlak tak baik. Tapi orang ni akhlak baik, solat dia yang jaga kewajipan, yang taklah sebanyak tu, tapi dia punya darjat sama je, bahkan lebih daripada tu. So kita kena faham perkara tu supaya kita tak jadi orang yang kadang-kadang tu, minta maaf contohnya kerja ada amanah, ada duha, kita ada waktu boleh solat, tapi dia bagi contohnya 10 minit, 5 minit, 10 minit. Kerana kita nak solat duha tu lama dengan apa macam-macam ni, kita ambil setengah jam atau sejam. Mana kita dah tak berakhlak juga itu pada majikan kita kan. Solat bagus tak? Ya bagus, duha bagus, tapi tak berakhlak dengan majikan kita kerana kita tak jujur, tak amanah dalam kerja kita. So kita kena betulkan. Sebenarnya kalau kita sederhana dalam solat tu, walaupun kita dapat 2 rakaat saja, tapi kita dapat ibadah kepada Allah, tapi kita juga dapat muamalah yang baik kepada majikan kita sempurna. Masya-Allah. Ni yang kita nak betulkan je. Kadang-kadang orang salah cara berfikir macam saya solat tak apalah, yang penting saya solat.
Tapi saya nak buat apa saya punya pasal. Ada pula macam tu. Ada lagi kenyataan yang lebih pelik lagi. Yang penting saya jaga solat saya. Tapi saya nak buat macam saya punya, tak apa, saya nak buat salah ni, benda-benda saya cakap apa saya semua sukalah. Macam tu. Saya nak kata tapi saya solat. Dia ingat solat tu boleh untuk nak menutupi dan juga untuk nak membenarkan perkara itu. So yang ni yang kita nak betulkan, insya-Allah dalam segmen kita, insya-Allah kalau ada rezeki kita sama. Insya-Allah. Untuk kita samalah saya pun kita belajar untuk kita itibak kepada Rasulullah supaya kita jadi seperti sahabat yang walaupun mereka asalnya ialah kita minta maaf kita sebut macam hina, asalnya ialah dengan kehidupan yang kita kata jahiliah dia apa semua. Dia berjahiliah ni. Rendah. Tapi Nabi gilap dia dengan adab dan akhlak dan mereka berakhlak. Sehingga Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat aku macam bintang. Wah, tinggi, bersinar, indah. Daripada yang buruk tu, gilap dia, Nabi gilap dia, kita polish dengan apa? Dengan akhlak. Akhlak lah. Nabi ajar dia akhlak pun. Tengok-tengok jadi bintang. Nabi kata sahabat aku macam bintang. Tengok efek zirafan tu. Macam mana kita pun nak tinggi kedudukan tu adalah dengan akhlak. Jadi insyaAllah ni, insyaAllah kalau kita ada rezeki, kita akan bicarakan tu. Saya rasa satu-satu tajuk kita akan pergi. Contohnya salam. Contohnya juga kita kena senyum. Ini benda-benda yang simple di sini. Tapi kita, kenapa saya tak boleh, kenapa saya tak boleh buat? InsyaAllah lah, cuba nanti. InsyaAllah rasanya tak sabar untuk mengikuti episod-episod yang seterusnya supaya kita, kadang-kadang orang perlukan rasional. Kadang-kadang Habib untuk melakukan perkara-perkara baik. Macam inilah akhlak, nak memperbaiki akhlak. Dia kadang-kadang perlukan kepada rasional. Tapi inilah rasional, apa lagi rasional yang terbaik daripada contoh bagi Nabi. Saya setuju kalau Yati cakap tadi, kita kena bermula. So ini kita nak mula. Apabila kita sama-sama bincang, kita terus mula. Jangan Nantilah tu je masalah dia. Nantilah tu masalah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah untuk perkongsian kita dalam rancangan Kemuliaan Mustafa. Kita nak mencontohi bagi Nabi SAW menerusi akhlaknya insyaAllah. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Terima kasih banyak Habib untuk perkongsian kali ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Suatu waktu dunia penuh kekufuran, lahirlah seorang anak di kota Mekah dengan pertanda kenabian, tabahnya menjulang kebenaran, diberi gelaran kekasih Allah, impian setiap insan menjadi umatnya. Sesungguhnya engkau Rasul tidak putus berselawat kepadamu. Lahirmu dijanjikan, sunnahmu bagai mutiara, akhlakmu
Peluang untuk menangi langganan percuma Dulu Plus, platform penstriman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus. Menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Dulu Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Dulu Plus. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Salam